Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Tahil amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la nidda wa la dudda wa la zawjata wa la walada lah wa la ayna wa la jihata lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ikhlasan niyyati fil qawli wal 'amali wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Amin ya rabbal alamin. Kita ikhlaskan dan kita karena Allah pada menghadiri majlis ilmu agama. Kita akan iktikaf di masjid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala pada setiap saat kita berada di sini. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan tubuh badan kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesungguhan untuk kita salat berjemaah, yang mana kita semua sudah maklum akan ganjaran pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan berkata para ulama, kalaulah orang Islam itu tahu betapa besarnya pahala orang salat berjemaah di masjid di surau, maka pasti orang-orang yang merangkak, pasti mereka akan, yang orang sakit pasti mereka akan merangkak untuk mereka salat berjemaah di masjid di surau. Dan kalaulah kita nampak pahala tu tuan-tuan, contoh setiap kali solat kita nampak bawah jadah kita ada RM25, RM27, maka pasti semua orang Islam akan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ta'ala, Allah tidak zahirkan pahala itu kepada hamba-hambanya supaya Allah nak tunjukkan kepada manusia siapakah di kalangan manusia yang mentaatinya dan siapakah yang mengingkari perintahnya wa a'udzubillahi ta'ala. Hadirin hadirat sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala, masa sudah jadi semakin singkat. Jadi kita makin hari makin dekat umur kita untuk menuju ke kubur. Kita hendaklah menjadi insan yang cemerlang pada pengurusan masa. Kerana kalau kita lihat banyak pada waktu seharian kita habiskan dengan perkara sia-sia. Kita kadang-kadang melihat TV sampai ke tengah malam. Bukan kita sahaja, anak kita pun ikut sekali. Bayangkan kalau setiap hari kita buat begitu, maka banyak sangat masa kita gunakan kepada perkara sia-sia. Pada zaman dahulu, zaman atuk kita, bapa kita dahulu, mereka tak ada TV, tak ada handphone, mereka disibukkan dengan pekerjaan harian. Orang pada zaman dahulu, mereka sibukkan anak-anak mereka dengan pengajian ilmu agama, bukan disibukkan dengan hal-hal keduniaan seperti ini. Jadi kalau kita bayangkan, kalaulah kita, rumah kita tak ada TV, rumah kita tak ada handphone, tak ada bawa handphone, kita akan lihat betapa banyak masa yang kita ada. Tapi umur kita telah diambil pada perkara-perkara begini. Maka sebab itu berkata para ulama, antara cara untuk kita cemerlang pada pengurusan masa kita, yang pertama sekali mestilah kita banyakkan ingat mati. Ini yang Nabi suruh. Dan kita berkata,
akthiru min dzikri hadhihi ladzat. Hendaklah kalian perbanyakkan ingat hari yang memutus segala kelazatan, iaitulah hari kematian. Bila kita sentiasa ingat mati, hati kita akan rasa tawar dengan kenikmatan dunia. Kita akan berfokus kepada perkara yang dengannya kita akan memanfaatkan diri pada hari kubur, pada hari kemudian. Jadi kita sentiasa ingat mati, dan inilah yang dibuat oleh orang-orang pada zaman dahulu. Bagaimana cara mereka nak ingat mati? Mereka bina kubur tepi rumah masing-masing. Nampak? Memang kubur betul. Orang pada zaman dahulu mereka bina kubur sebelum mereka meninggal. Mereka dah siap sedia dah kubur, bina kubur sendiri. Sedangkan mereka baca Quran dekat kubur, salat dekat kubur dan selainnya. Untuk apa? Untuk dia sentiasa ingat mati. Boleh kita ikut kat sini rumah kita, kalau ada lapang buat kubur kita, supaya bila kita keluar rumah, oh itu kubur apa. Kita akan sentiasa ingat mati. Yang kedua, hendaklah kita berbanyakkan buat muhasabah. Muhasabah lah setiap hari sebelum kita tidur, kita fikir apa perkara dosa yang pernah aku buat pada hari ini sejak aku buka mata sampai sekarang ini. Ingat balik, muhasabah balik. Kalau kita banyak buat dosa ataupun perkara yang sia-sia, maka segera kita menyesal. Kalau perkara itu dosa, segera minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebelum tidur, kita azam, aku berazam, esok aku nak jadi hari esok aku lagi baik daripada hari ini. Begitulah setiap hari. Yang ketiga, berkata para ulama, banyakkanlah kita membuat amal ketaatan. Bila kita disibukkan dengan membuat amal ketaatan, maka kita akan, hati kita akan sentiasa ingat perkara yang tidak melalaikan. Kita sentiasa baca Quran, buat solat-solat. Kalau kita ada qada, jangan lupa buat qada, kerana qada itu wajib. Sentiasa kita sibukkan diri dengan membuat ketaatan. Sebab tu orang dulu, orang kampung pada zaman dahulu, mereka, tangan mereka tak lekang dengan tasbih. Sebab apa? Sebab tasbih itu sebaik-baik pengingat kita untuk zikir kepada Allah. Tapi ada zaman sekarang golongan-golongan baru ni tuan-tuan, golongan yang mana dikatakan golongan Wahabiyah, mereka tak suka kita berzikir dengan tasbih. Dia kata ini semua bid'ah, Nabi tak pernah buat, Nabi tak pernah ajak kita tasbih. Ada tu saya dekat UM, adalah seorang kawan saya ni, dia orang Arab, dan dia pahamannya sama juga lah, pahaman yang tak suka benda-benda begini, tahlil itu ke arwah, majlis, Jumaat, dia tak suka, dia kata semua sesat, mantu rasul. Lalu dia nampak saya pakai tasbih yang tak dulu mesti tu kan. Dia ambil, dia nak buang. Dia kata tak ada guna-guna begini. Gunakan tangan. Memanglah tangan dia, tangan lagi afdal. Gunakan tangan lagi afdal. Tapi berapa ramai di kalangan kita yang kita ingat sentiasa berzikir tanpa kita gunakan tasbih. Maka tasbih itulah sebaik-baik pengingat kita untuk berzikir. Dan ada juga isteri Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi dahulu, mereka berzikir dengan batu. Dan Nabi kata apa? Adakah kau hendak aku tunjukkan zikir yang lagi bagus? Iaitu zikir dengan tangan. Tak ada pun Nabi kata syirik, sesat, ini semua bid'ah, sia-sia, tak ada. Nampak? Maka tasbih itu sebaik-baik peringat kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita sentiasa pegang zikir tasbih, kita akan sentiasa berzikir Allah Subhanallah. Tapi kalau tangan kita kosong, kita lupa nak berzikir. Macam handphone juga. Kalau tangan kita sentiasa pegang handphone, kita akan sentiasa buka kan Facebook, Instagram, atau TikTok, semua kita buka. Tapi kalau tangan kita tak ada apa-apa, kosong, kita tak ada benda yang ingatkan kita nak buat apa, nampak? So tasbih itulah orang-orang pada zaman dahulu mereka mengamalkannya, dan ia bukanlah daripada benda yang sesat seperti mana disebut oleh golongan Wahabiyah. Okey. Jadi itu antara tips yang disebut oleh para ulama, cara kita untuk apa? Untuk menguruskan masa dengan cemerlang. Pertama, sentiasa ingat mati. Yang kedua, sentiasa muhasabah setiap hari apa yang kita buat pada hari itu.
Dan yang ketiga, sentiasalah kita mentaati Allah, memperbanyakkan amal saleh untuk kita, dan juga kita suruh juga anak-anak kita untuk melakukannya. So, kita sambung insya-Allah daripada kitab yang kita baca sampai kita pada muka surat yang ke-9 tentang makna dua kalimah syahadah, iaitu antara dia kata dekat sini dan dan makna asyhadu adalah aku mengetahui, meyakini, memperakui bahawasanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf al-Qurashi adalah seorang hamba Allah yang Allah utuskan kepada semua makhluk termasuk manusia dan juga jin. Ini makna asyhadu. Kalau kita tanya apa makna asyhadu, terjemahnya aku bersaksi. Ya, aku bersaksi, tapi ulama disebut pada perkataan asyhadu padanya ada 3 makna yang terkandung pada asyhadu. Dan seseorang kalau nak masuk Islam tak sebut asyhadu pun sah juga Islamnya. Tetapi kalau datangkan dengan perkataan asyhadu terlebih afdal, sebab perkataan asyhadu itu padanya ada 3 makna yang terangkum pada perkataan asyhadu, aku bersaksi, iaitu aku mengetahui dengan hati dan meyakini dengan hati dan juga memperakui dengan lidah, yaitu mengucap 2 kalimah syahadah bahawasanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf al-Qurashi adalah seorang hamba Allah dan utusan Allah kepada semua makhluk termasuk semua jin dan juga semua manusia. Berbeza Nabi-Nabi sebelum Muhammad SAW, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW, mereka tidak diutuskan kepada semua jin dan juga kepada semua manusia, tidak. Adapun Nabi kita Muhammad SAW, Nabi kita diutuskan kepada seluruh jin dan juga seluruh manusia. Sebab itu Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang paling afdal, Nabi yang paling terbaik, Nabi yang paling handsome, paling merdu suaranya. Ini yang disebut oleh Nabi sendiri. Kita ingat masa kita kecil-kecil dahulu, kita sering diajar Nabi yang paling handsome siapa dia? Nabi Yusuf. Ya, dia handsome juga, semua handsome. Tapi kita ingat Nabi yang paling cantik handsome adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini diperakui oleh baginda sendiri. Baginda berkata, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa hasanal wajh, hasanul saut, wa inna nabiyyakum ahsanuhum wajha wa ahsanuhum sauta." Nabi kita berkata, tidaklah Allah mengutuskan Nabi melainkan kesemua para Nabi mereka cantik paras rupa, elok merdu suaranya. Dan Nabi kalian iaitu Muhammad SAW adalah Nabi yang paling cantik paras rupa dan paling merdu suaranya. Nabi kita sebut perkataan ini bukan nak bangga diri, tidak. Bahkan Nabi hendak khabarkan kepada kita nikmat yang Allah berikan. Bukankah Allah sudah kata pada surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wahai Muhammad, ada pun nikmat yang Allah berikan kepadamu, yang Allah kata aku berikan kepadamu, fahaddits, khabarkanlah kepada manusia agar mereka tahu tentang martabat darjat kamu. Saya hari Sabtu lepas saya pergi ke Singapura, ada jemputan ceramah kat sana. Bila saya pergi sana tuan, saya rasa sangat bertuah bila berada di Malaysia. Allah Akbar. Sebab bila kita pergi sana, tak tenang hati kita. Sebab majoritinya orang Cina, belanja pun mahal, ya, kita kawan-kawan. Jadi nak mengaji pun payah, nak masjid pun jauh kadang-kadang. Dan nampak tak? Nak dapat peluang seperti kita dekat Malaysia sangat payah. Nak cari makanan halal pun kena cari juga. Ada, bukan tak ada, ada, cuma tak ada seperti kita. Jadi dan juga environment mereka pakaian orang Islam tapi pakaiannya Allah, pakai sebuah pendek, tak pakai nampak apa, tak pakai tudung nampak semua, nampak tak? Macam Eropah. Itu orang Islam di sana, bukan semuanya, sebahagian daripada mereka
mereka tidak seperti kita. Kita dekat sini alhamdulillah setiap negeri ada sultan kita. Setiap negeri kita ada mufti yang mana dia menjaga hal keadaan umat Islam. Apa? Dan kami pergi sana, pergi kubur waliullah yang bernama Habib Noh di Singapura. Ramai tuan-tuan orang pergi sana, pergi kubur Habib Noh ni daripada Indonesia. Jam 9 pagi berpusu-pusu ramai berhimpun di kubur yang mana makam dia dicubuk oleh kerajaan Singapura untuk meruntuhkan. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kerajaan Singapura dia nak buat atas kubur tersebut flyover. Jadi mereka dah hapuskan kuil Cina Hindu, tapi nak hapuskan masjid tak boleh, dah cuba tak boleh. Sebab di sana ada makam yang bernama Habib Noh, dikatakan seorang waliullah. Jadi bila dah ramai, ada jemaah daripada Indonesia, mereka on the way nak ke Mekah, singgah ke Singapura, mereka ambil berkat dari kubur orang saleh. Jadi alhamdulillah saya ambil kesempatan tu yang ramai-ramai, saya bagi sedikit pengajian. Kita hadir ke kubur bukan nak sembah kubur. Jangan terpengaruh dengan sebahagian orang yang mana menuduh kita sebagai kuburiyun, penyembah kubur. Kita pergi kubur orang saleh untuk ambil berkat, untuk kita berdoa di sisi kubur. Ini yang diamalkan oleh sahabat Nabi, iaitu Bilal bin Khalid al-Muzani. Bilal ketika mana Nabi dah meninggal dekat kubur, Bilal bin Harith al-Muzani dia pergi kepada Rasulullah. Dia mengadu kepada Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, dia peluk kubur Nabi. Ya Rasulullah, istasqi li ummatika fa innahum qad halak. Wahai Rasulullah, mintalah hujan kepada Tuhanmu, kepada Tuhan, agar Allah mengurniakan kami semua hujan, kerana umatmu telah binasa, iaitu kemarau yang panjang. Lalu waktu malam dia mimpi jumpa Rasulullah, dan Rasulullah suruh dia sampaikan salam kepada Umar bin Khattab. Jadi perbuatan yang dibuat oleh Bilal tadi diketahui oleh semua sahabat Nabi, ataupun di luar semua sahabat Nabi. Tak, Umar pun tahu, tak ada siapa pun dekat dengan mereka mengatakan kau sembah kubur, syirik, sesat. Tidak. Kita pergi kubur orang saleh, kita berdoa depan kubur Nabi, itu bukan berarti kita sembah. Kita pegang, kita pucuk, bukan kita menyembah. Menyembah kalau letak kepada dahi, sujud kepada kubur, itu baru menyembah, itu baru syirik hukumnya. Betul kita lihat kubur-kubur orang saleh di Perak, di mana-mana negeri pun, kubur sultan pasti dibuat macam makam yang besar. Untuk apa? Untuk diziarahi. Sebab orang-orang yang alim, yang mana orang saleh, wali, mereka kubur mereka orang dahulu buat begitu supaya diziarahi. Untuk apa? Bukan minta kepada orang kubur. Siapa minta kepada orang kubur, dia yakin orang kubur itu mencipta syirik. Ada pun orang kita, dia pergi kubur, dia pergi berdoa saja. Seperti Imam Syafi'i kata, aku setiap kali aku ada hajat, aku berdoa, aku salat 2 rakaat, dan aku akan berdoa di sisi kubur Abu Hanifah. Macam Piramli buat kan, dekat cerita pernikahan Lampung. Dia belajar silat kan. Tapi perkataan yang mambang tanah tu tak patutlah disebut kan. Dipakai je. Sepatutnya dia hanya berdoa. Berdoa, ya Allah, dengan berkat orang kubur ni Allah, dengan berkat orang soleh di kubur ni ya Allah, Engkau perkenankanlah doa. Jadi kita mohon kepada Allah, bukan kepada dia, tidak. Kita mohon kepada Allah agar Allah perkenankan doa kita dengan berkat orang kubur tersebut. Dan memberi maksud juga, kita kata kepada orang kubur, wahai si fulan, wahai Rasulullah, doakanlah aku. Itu juga tergantung pada makna tawassul, bukan kita sembah kubur. Jadi alhamdulillah mereka faham tentang akidah ini peluang. Saya sangat suka kalau berhimpun ramai-ramai, kami diajar untuk sampaikan ilmu akidah. Contoh sama, kalau ada hari raya, adik-adik semua berhimpun, jangan lupa bagi ucapan sedikit, beritahu mereka supaya kita berpegang dengan akidah umat Islam,
Akidah mensucikan Allah daripada segala sifat makhluk. Kata pada mereka, Tuhan kita bukan berhala, Tuhan kita bukan beranggota badan, bukan bertempat, bukan berarah. Ini kita kena sebarkan. Sebab ini yang dibuat oleh sultan kita, sultan Selangor kita, Sultan Alauddin Sulaiman Shah, di mimbar-mimbar masjid dan buku beliau disebutkan perkara ini. Sebab tuan-tuan, zaman sekarang sangat banyak orang yang sampai Tuhan itu berhala besar yang sedang duduk bersemayam di singgasana Arasy. Itu bukan akidah orang Islam. Ramai yang kata begitu. Jadi orang mengaji ilmu agama, dia tahu perkara itu salah. Dan tafsir Jakib yang dinamakan tafsiran Quran bin Rahman itu kan, baru-baru ini Jakib telah menukar tafsiran yang baru. Dia kata daripada bersemayam dia juga kepada Allah istawa dengan maksud menguasai arasy, bukan bersemayam duduk. Nampak? Jadi bila kata bersemayam, berarti bahasa kita duduk bersila ataupun duduk di singgasana, maka itu bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi tuan-tuan boleh buat. Ada program-program, panggil sama-sama ustaz ataupun tuan sendiri ke sebarkan akidah yang mensucikan Allah daripada segala sifat makhluk. Dan juga wa atba'u dzalika i'tiqadu, dan diikuti juga satu tuan-tuan. Pada masa sekarang ada orang-orang kita dia suka terpengaruh dengan yang ada pangkat doktor, profesor, berarti yang ada pangkat ni confirm betul. Walaupun tak pernah mengaji agama pondok, tak pernah mengaji, tapi ada bakat. Hari itu kes Syekh Nuruddin Al-Banjari kan, itu ditohmah seturut-turutnya oleh golongan-golongan awam, dan disanjung setinggi-tingginya orang yang ada title. Nampak? Sedangkan kita lihat orang seperti Syekh Nuruddin Al-Banjari itu berpuluh-puluh tahun dia mengaji ilmu agama. Kita semua kenal dia, dia bukan orang biasa, orang alim. Jadi kadang-kadang orang kita terpengaruh dengan title itu, title ini. Ingat hadis Nabi kata hati-hati pada akhir zaman. Sebahagian penceramah yang mana sangat elok percakapannya, sangat lembut lidahnya, mereka menyebarkan perkara yang bercanggah dengan apa yang disebarkan oleh para ulama. Nampak? Jadi kena ingat bahawasanya kita sekarang berada pada akhir zaman. Jangan dikata banyak sekali, ramai sekali orang yang bercanggah pada aspek akidah dan juga hukum hakam. Okay? Saya alhamdulillah, saya baru habis hari Sabtu, hari Isnin Isnin kemarin saya baru habis convocation untuk master syariah. Saya lihat master tuan, nak ambil master sangat mudah. Saya ambil setahun. Jadi master syariah saya lihat sangat mudah. Berarti kita hadir kelas dengan buat exam sikit, buat artikel sikit, settle. Nampak? So maknanya saya nak kata, orang yang ada master agama, jangan dirasa diri mereka sudah alim. Ada orang dia bagi dia, aku sudah ada master, aku dah jadi alim besar. Nampak? Aku dah ada doktor, berarti aku dah setara seperti Imam Syafi'i. Sebab tu geng-geng ni mereka, saya pernah dengar geng-geng yang ada doktor, bukan semua tak, jangan salah faham, bukan semua doktor begitu. Saya kata kebanyakan doktor bagus, ilmunya sangat banyak, tapi ada segelintir doktor ini yang tertipu dengan title. Lalu sampai dia kata PE sahaja, dia bagi Imam Syafi'i sebagai PE, auzubillah. Dan dia kata mazhab Syafi'i ini lemah, pada isu talqin lemah, so tak payah kita ikut. Auzubillah. Jadi itu cabaran kita pada hari ini yang kita perlu belajar dengan cara yang betul. Dan dia kata dekat sini, wajib kita meyakini juga bahawa Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan di Mekah dan juga dilatih dari Nabi di sana, dan kemudian kita berhijrah ke Madinah dan dimakamkan di sana di kota Madinah. So kita tahu bahawa Nabi kita berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah adalah disebabkan perintah Allah. Tapi adalah orang saya dengar Nabi berhijrah ke kota Madinah untuk selamatkan diri ataupun lari daripada ancaman Quraisy. Ini salah. Nampak? Ini ada seorang berceramah ni, tapi dia digam.
Apa tu? Dia kata apa? Orang Palestin wajib keluar daripada Palestin. Jangan biarkan diri itu dibunuh oleh Yahudi. Sedangkan Nabi berhijrah, dia kata. Nabi berkeluar dari Mekah pergi ke Madinah untuk selamatkan diri. Ini penipuan besar. Nabi berhijrah bukan nak selamatkan diri, bukan nak selamatkan nyawa, tidak. Bahkan Nabi berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah untuk melaksanakan perintah Allah. Nabi bukan pengecut. Nabi kesemua beranbiya, mereka semua berani-berani belaka. So, ni golongan ni mereka berkata orang yang bahkan guru mereka kata. Saya lihat pada bukunya. Guru dia berkata dan dia perkataan ini dinukilkan oleh majalah di Jordan. Dia kata siapa yang masih kekal di Palestin maka hukumnya kafir, dia kata, sebab dia sengaja biarkan dirinya kena bunuh. Auzubillah. Ini sangat bahaya. Sedangkan kita, cuba kita bayangkan, kalau orang Yahudi perang Malaysia, Auzubillah, kalau orang Yahudi perang Malaysia, adakah pihak kita boleh kata, oh, orang Malaysia sekarang wajib keluar daripada negara Malaysia, pergilah negara mana? Mana boleh? Siapa akan terima kita semua? Rohingya. Sekarang isu Rohingya kan, yang dah naik kepala. Siapa, negara mana akan terima kita? Thailand, China, Rohingya? Tidak. Bahkan kita diajar untuk mempertahankan tanah air kita sampai ke titisan darah yang terakhir. Dan bila Nabi pulang ke Mekah, pembukaan Mekah, Nabi kata apa? La hijrata ba'dal fatah. Tak ada hijrah dah lepas ni. Selepas pembukaan Mekah, tidak kita hijrah. Kita pertahankan tanah air kita. Nampak? Jadi dia kata dekat sini, maka baginda sallallahu alaihi wasallam dikebumikan di Madinah. Kita pergi bayar yang pergi Mekah, pergi Madinah, dilihat baginda dekat sana. Tuan-tuan, Nabi dekat kubur tu dihidupkan. Jangan sampai Nabi dekat kubur tu dimati. Tak. Ini yang Nabi sebut sendiri. Nabi kita berkata, al-anbiya ahya'un fi quburihim yusallun. Nabi kita kata, para Nabi mereka semua ahya, mereka semua dekat kubur mereka hidup dan mereka solat. Nampak? Jadi sebab tu kita biasa kita dengarkan Nabi kita kata, kalau barang siapa yang pergi ke Madinah dan dia bagi salam kepadaku, pasti aku akan menjawab salamnya. So jangan lupa ambil peluang ni, pergi depan kubur Nabi, kalau boleh doa depan kubur Nabi. Bukan kita doa minta kepada Nabi untuk dia cipta dah. Tapi zaman sekarang, cuba tuan-tuan buat depan kubur Nabi, tuan-tuan naikkan suara, wahai Rasulullah, doakanlah aku. Pasti polis akan kata syirik, had syirik. Nampak? Sebab apa? Sebab mereka tak tahu kita sebut begitu, kita bukan sembah Nabi Muhammad SAW. Ada yang kata, jangan hadap kepada kubur, hadap kiblat sana. Takkan kita nak pompongkan Nabi yang Alhamdulillah. Kita berdoa di mana-mana sahaja boleh kita berdoa. Hadap Nabi ke, hadap sana ke, hadap sini ke, maka itu boleh kita berdoa. So bila kita depan Nabi, seeloknya kita menghadap Nabi dan kita berdoa depan kubur Nabi. Dengan berkat Nabi, Allah Ta'ala akan perkenankan doa-doa kita. Dan juga turut terkandung turut terkandung juga keyakinan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang benar daripada semua perkara yang dikhabarkan dan disampaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Juga antara kewajiban yang kita wajib tahu bahawa kita wajib imani adalah kita orang Islam wajib yakin bahawasanya apa sahaja yang Nabi sampaikan itu semuanya benar. Tak ada pun Nabi salah dalam menyampaikan Islam, dan Nabi tidak pernah tersalah pada menyampaikan wahyu. Nampak? Berbeza ada seorang tu dah mati dah dia, dia kata Nabi pernah salah dalam menyampaikan Islam. Alhamdulillah. Siapa yang kata begitu, berarti dia mendustakan Quran. Allah kata, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah kata, apa yang tidaklah Nabi sampaikan ikut hawa nafsu, bahkan apa yang Nabi sampaikan semuanya wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. So sampai kata Nabi pernah salah dalam menyampaikan syariat,
Maksudnya Quran itu ada yang salah. Ini disebut oleh orang Mesir pada suatu ketika dahulu, yang mana disebut perkataan tu untuk cover diri di tengah live. Lalu dia malu sebab fatwanya, pandangannya bercakap. Lepas tu dia kata, alah biasalah aku berfatwa, aku salah. Nabi pun sama, auzubillah. Nampak? Waktu bila dia kata begitu, dia menghina Nabi kita Muhammad SAW. So, kita sebagai orang Islam wajib yakin apa yang Nabi sampaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesemuanya adalah benar-benar berlaku dan takkan Nabi pernah tipu ataupun Nabi tak pernah pun tersasul, tak pernah pun Nabi terlajak kata pada apa yang disampaikan. Kenapa? Sebab kalaulah Nabi harus berlaku kepada terlajak kata tersasul, maka pasti akan ada orang yang mendakwa, kau tahu mana Nabi kata begitu? Mungkin Nabi tersasul ke terlajak kata ke? Itu mustahil. Mustahil Nabi bersifat demikian. Sebab Nabi itu Allah kata, wa kulna mufaddalna 'alal 'alamin. Allah kata semua para nabi Allah lebihkan mereka sifat-sifat yang terpuji. So, jangan percaya tuan-tuan, ada orang yang menghina Nabi di media sosial, yang mengatakan Nabi itu pelat, dan yang kata Nabi itu sengau ataupun tak ada secakapan. Ini banyak saya kata, bukan sekali dua saya dengar. Ada yang kata Nabi kena penyakit gigi lah. Ada yang kata Nabi itu Nabi Musa itu cepat marah lah. Auzubillah. Ini perkataan ni bukan saya buat, memang saya nampak pada terjemahan moden tafsir yang dijual di pasar-pasar. Ada yang kata Nabi Musa itu dia kata asabiyul mizaj, iaitu dia cepat marah. Auzubillah. Ini antara perkataan yang menghina para nabi. Dan kita semua tahu bahawa barang siapa hina Nabi, walaupun dia kata aku jahil, maka dia ada kemaafan baginya. Sedangkan kita tak boleh ejek orang biasa. Kalau kita ejek bapa kawan kita, haram. Walaupun kita kata, oh iya ke haram, aku tak tahu pun hukumnya haram, itu bukan ada kemaafan. Apatah lagi kalau dia buat yang sama kepada Nabi. Maka sampai kata demikian, tiada keraguan pada kekufurannya. Hukumnya terkeluar daripada Islam walaupun dia sangka dia masih Islam. Apa? Ini yang saya lihat di Facebook, yang ramai sekali yang pergi like. Siapa yang like benda-benda begitu, berarti dia pun akan terbatal iman sebab dia setuju untuk menghina Nabi. Apa? Yang share pun ramai juga. Auzubillah. Maka sebab itu kita kena belajar, sebab dengan ilmu sahaja kita boleh beza mana yang benar, mana yang salah. Tanpa ilmu, seseorang itu umpama berjalan di tengah-tengah tempat gelap, yang mana dia tak tahu, mungkin dia langkah selangkah ke depan mungkin akan terpijak paku, mungkin dia melangkah ke belakang akan terpijak kaca, mungkin ke kanan ke kiri akan terhantuk benda. Inilah perumpamaan orang yang jahil. Orang jahil, dia tak ada sesuatu alat yang menunjukkan dia kepada kebenaran. Apa? Ada pun orang berilmu agama, ilmu itu sebagai penunjuk dia untuk menerangkan mana satu yang benar, mana yang satu yang salah. Sebab itu ulama kata, orang jahil mereka takkan mampu, takkan boleh jamin segala amal ibadah yang mereka buat itu sah atau tidak sah. Yang saya pernah jumpa ramai di kalangan orang kita, kadang-kadang umur sudah lanjut tapi dia baru tahu yang mana dahi kena basuh ketika ambil wudu, baru tahu. So, nampak tak? Dia ikut-ikut saya, tak pernah mengaji ilmu akal. So, bila baru tahu, berarti semua salat yang dia buat sebelumnya semua tak sah. Apa dia kena buat? Dia kena qada semua balik. Dan ramai juga saya jumpa orang yang mana pegangan mereka salah. Dia sangka Tuhan tu macam berhala. Maka apa dia kena buat sekarang? Kena mengucap 2 kalimah syahadah dan kena qada balik semua salat dia. Nampak? Ini yang kami buat di pondok kami. Kami sekarang pada 3 Disember kami buat untuk intake. Saya ingat saya intake ke-8 pun. Setiap kali intake sebulan, ada yang ambil seminggu, 2 minggu untuk pondok warga emas.
3 Disember sampai seminggu sahaja. Untuk orang-orang warga emas yang nak belajar ilmu yang wajib seperti kita sekarang. Kadang-kadang ada orang kata, alah aku mengaji fardu ain dekat masjid pun boleh. Ya boleh, tak ada masalah. Cuma dekat masjid, dekat surau, kadang-kadang kitab ni kita mau makan 2-3 tahun. Ataupun kadang-kadang penceramah bukan yang fokus sangat pun, sembang-sembang sana kan. Jadi bila kita hadir dekat sana, alhamdulillah ramai daripada Johor, daripada Kelantan, daripada Pahang hadir. Bila kita hadir, kita spendkan masa seminggu sahaja. Seminggu kita hadir, settle ilmu yang kita akan dipersoalkan pada hari kiamat kelak. Daripada ilmu akidah, ilmu fiqh, dan juga ilmu tasawuf, dan juga kita masuk juga dengan hadis dan juga baca Al-Quran. Pak, termasuklah semua disediakan makan minum semua, makan minum dan juga pengajian semua disediakan. Hari itu ada makcik umur 90 tahun. 90 tahun dengan berpongkat sanggup dia datang untuk apa? Untuk disettlekan. Dia tahu aku tak habis lagi belajar ni. Kalau mati maka berdosa besar. Sebab ilmu ni adalah ilmu yang fardu ain. Bila fardu ain berarti darurat, mesti kena ada. Siapa tidak tahu maka dia berdosa besar. Dan nak tahu kita ni dah habis ke belum, tanya diri kita. Apakah syarat taubat? Kalau kita jahil berarti kita belum lagi settle. Apakah rukun-rukun ataupun apakah syarat-syarat sah istinja? Kalau kita anak kita tak tahu, kita hantar anak kita daripada dia main game, main motor kan, buang masa, hantar anak kita. Lari bulan Disember, cuti sekolah, nak biarkan anak kita buang masa depan TV, main motor, lepak-lepak. Orang pada zaman dahulu mereka hantar kepada pusat-pusat pengajian. Supaya anak kita bila besar, ini penting, anak kita bila dia besar, dia akan jadi aset kita. Dan kita di kubur nanti, kita akan sentiasa merindukan hadiah daripada anak kita. Hadiah apa? Hadiah baca Fatihah, hadiah ziarah, baca Yasin dan juga sebagainya. Tapi kalau kita ajar anak kita seperti ajar lembu, ini guru saya kata ramai orang pada zaman sekarang diajar anak seperti ajar lembu. Kenapa? Sebab orang kepada lembu, dia setiap kali dia dengar lembu kambingnya bising, maka pasti dia akan buat apa sahaja cara untuk bagi lembu dia senyap, bagi makan ke susu apa ke untuk senyap. Sama juga kebanyakan anak-anak pada zaman sekarang. Anak kita kalau berumur nak itu nak ini, kadang-kadang sebenarnya kita buat apa sahaja untuk memenuhi kehendak anak kita. Anak kita nak PS, nak main game PlayStation 5 kita beli, nak motor kita beli. Orang bagi tuan, bila kita biasakan anak kita dengan benda-benda begitu, dia tak biasa ditolak kehendaknya, akan datang bila dia sudah dewasa, maka akhlak akan tertimbul. Dan jangan kita menyesal dengan berkata, kenapalah anak aku macam ni? Kau tahu tak, anak aku ni teruk sangatlah. Kenapa? Nampak? Salah dipersoalkan. Sedangkan diri sendiri ketika kecil dia dah ajar dengan betul. Nampak? Bukan semua benda yang anak kita nak kita perlu beli. Nampak? Dan benda ni, kehendak semua ni, ia umpama nafsu. Nampak? Dia nak itu nafsu lah. Nafsu nak itu, nak ini. Nafsu ni, dia akan ajak kepada benda keburukan. Yang kita biasa dengar hawa nafsu kan, dia akan ajak kepada benda keburukan. Dan nafsu ni ulama kata, dia umpama kita orang perempuan menyusu anak dia. Seorang ibu menyusukan anaknya, kalau dia berterusan bagi susu tak stop untuk anaknya, tak mustahil sampai 6 tahun anaknya akan tidak lekat untuk menyusu sahaja. Dan ini saya pernah dengar, ada sebagai orang sampai 6 tahun lagi dia menyusu lagi dengan ibunya. Tapi kalau ibunya itu dah 2 tahun, yang Abdullah hampir 2 tahun, dah 2 tahun dia menyusukan anak, lepas tu dia tak bagi dah, dia bagi susu biasa, maka anak tu pada permulaan dia akan berengek sikit-sikit, menangis. Lepas 2-3 hari, lepas seminggu dia akan biasa. Nampak? Dah biasa,
Bila ibu dia nak bagi susu tetek lagi, anak tak nak dah. Betul tak? Itulah yang diumpamakan oleh para ulama. Nafsu begitulah. Nafsu kita kena ajar dia. Ajar supaya berpisah dengan kelazatan. Bila sudah biasa dengan berpisah dengan kelazatan, maka kita akan biasa. Tapi kalau kita layan nafsu kita, nafsu kita nak makan sedap-sedap, nak beli macam-macam benda-benda yang lawa, bila kita layan, maka akan terbiasa kita. Bila terbiasa, kalau satu hari kadang-kadang tak mampu untuk kita tunaikan, maka kadang-kadang kita rasa fas. Boleh jadi dia rasa kurung dan mungkin dia akan terhilang. Okay. Sampai sini hari ini insyaAllah mudah-mudahan kita manfaatkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma najjina min 'adzabil qabr, Allahumma najjina min 'adzabi yawmil qiyamah. Allahumma yassir lana wa la tu'assir lana, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan saya nak beritahu siapa yang nak buat awal dan percuma, saya baru buka klinik di kurang 4 bulan, 5 bulan lebih kurang. Hari Jumaat kita buat awal dan percuma untuk semua orang yang hadir, insyaAllah. Seperti lihat gula dalam darah ataupun dekat darah dan lain-lain, insyaAllah. Boleh hadir ke Kota Damansara, klinik keluarga iman, klinik keluarga iman, Syekh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah